Apabila seseorang tu dia berhadapan dengan makhluk jenis lain, dia akan berasa sukar, susah, semacam susah ke malaikat daripada jenis makhluk lain. Kalau kita manusia, lelaki dengan perempuan, kalau nak bincang banyak perkara jadi susah, sakak lah kita kata, berat. Kadang-kadang kita nak cerita, nak ayat tu seperti mana kalau orang lelaki lah, nak ayat kepada orang lelaki tak payah, tetapi kepada orang perempuan setengah-setengah perkara tu jadi terasa berat. Itu manusia sama manusia, begitu juga kalau manusia sama manusia, bangsa yang saja lain, nak ayat tu banyak perkara kena melihara, kena melihara lah, makan menyentuh sensitiviti dia, menyentuh perasaan dia, macam-macam kita kena melihara lah, makan tersalah lah, makan dia salah anggap pula, kita tak apa tepat ke guna bahasa dia, ataupun dia maksud lain, kita faham lain, kita maksud lagu lain, dia faham lain, macam-macam lah perasaan itu. Nak jaga tu kan kita berasa berat, apatah lagi dengan makhluk lain, makhluk asing. Situ pun menimbulkan keberatan juga, kesukaran juga kepada Nabi SAW. Walaupun sama-sama rasul, Jibril rasul dari kalangan malaikat. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di kalangan malaikat itu rasul-rasul, dan di kalangan manusia pun dia pilih. Di kalangan malaikat, rasul yang dia pilih itu ialah Jibril di antaranya. Sama-sama rasul dah, banyak dah kesesuaian itu. Walau bagaimanapun berat juga. Itu yang kedua. Yang ketiga yang jadi berat tu sebab Nabi SAW dia, ini peringkat mula-mula lah, dia takut tak ada tadilah, takut tak ada. Kalau nanti habis dulu Jibril tu baca, terutama kalau beberapa ayat. Kalau satu ayat pun setengah ayat Quran ni panjang, beberapa baris baru satu ayat, apatah lagi kalau ayat pendek-pendek pun boleh mengelirukan juga. Situ dia berasa berat, dia nak turut. Di samping itu dia nak ingat lagi, dia nak mengingatkannya lagi, nak turut tu satu perkara, nak mengingatnya lagi. Di samping itu nak cuba menyelami makna dia, tak apa maksud selalu pada masa tu. Situ jadi berat, sebab itulah Nabi SAW dia duduk gerak-gerak bibir dia, tetapi Allah SWT tegur, tak payah buat lagu tu, ni supaya kita kata tadilah, budak-budak yang baru belajar kan, kita contohnya belajar Quran lah, paling mudah. Mula-mula tu dia tak boleh, kalau kita nak suruh kita baca habis dulu baru dia baca, dia tak boleh, tak mampu, dia jadi turut sekali. Gitulah cara, turut sekali. Bawa kita habis tu dia pun habis juga gitu. Dia tak sebui lagu tu, dia naknya baca habis dulu. Cara baca habis dulu, lepas tu anak murid ni baca, itu pandakanlah tu kira-kiranya. Pandakanlah kalau mula-mula tak boleh buat lagu tu. Begitulah juga dengan keadaan Nabi SAW. Yang ni permulaan dia tu memang berat, macam budak-budak lah, kira-kira macam budak-budak baru mengaji Quran. Tetapi bila ada dalam ayat sani, Ibnu Abbas dalam mentafsirkan bapa Nabi SAW ni dia menggerak-gerakkan bibir ini, menggerak-gerakkan bibir. Lepas tu Allah SWT menurunkan ayat ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kamu menggerakkan lidahmu lita'jala bih, supaya engkau mendapatnya dengan cepat. Qala, Ibnu Abbas kata ni dalam memberi makna dia, Nabi SAW mengalami kesukaran ketika turun wahyu, baginda menggerak-gerakkan bibirnya, kedua bibirnya. Ibnu Abbas pun kata, ni saya gerakkan kepada kamu bibir saya ni, seperti mana Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya. Jadi dia bacalah, dia baca gitu. Ibnu Abbas gerakkan bibir. Sa'id pun kata, anak murid Ibnu Abbas, ketika dia menyampaikan hadis ini kepada anak murid dia, saya gerakkan kedua bibir saya ni, seperti saya tengok Ibnu Abbas menggerakkan kedua-duanya. Dia pun gerak bibir dia lah. Jadi cerita Ibnu Abbasnya kata, bila Nabi SAW menggerakkan bibir dia gitu, maka Allah SWT pun waktu ayat tadi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kita boleh tahu sejarah Al-Quran tu, bagaimana keadaan Nabi SAW
ketika mula-mula terima wahyu. Kalau sebelum pada ni keadaan diri dia tu dalam keadaan gementar, gapo semua tu. Hak ni pula macam mana dia menerima wahyu. Kita boleh tahu sejarah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami menjamin untuk mengumpulkannya, menghimpunkannya, yakni Ibnu Abbas tafsir ni, jam'uhu lahu fi sadrika. Jadi kami jamin untuk mengumpulkannya dalam dadamu. Jadi tak usah using, tak payah turut lagu tu. Jadi celaru tu, tak payah turut lagu tu. Sebab kami jamin akan mengumpulkannya dalam dadamu. Wa taqra'ahu, dan kami jamin engkau akan dapat membacanya. Walaupun lepas pada Jibril baca panjang ayat tu pun, ataupun beberapa ayat Jibril baru berhenti, kamu baca, tak apa, Tuhan jamin. Bila ada jaminan lagu tu, tak, maknanya selepas pada tu tak ada dah lah, tak ada gerak-gerak lagu tu lah. Kita tahu sejarah tu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Bila kami baca, yakni melalui Jibril, fattabi' qur'anah, kamu ikutlah bacaannya. Yakni setelah dia baca, lepas dia selesai baca, terus kamu ikut bacaannya itu. Qala Ibnu Abbas kata, bila kami baca tu, kamu ikut bacaannya tu, maksudnya kamu dengar dengan baik dan kamu diam, jangan duduk baca sekali gitu. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kami menjamin untuk engkau membacakannya, yakni kepada orang lain pula, membacakannya kepada orang lain pula. Jadi bukan kau saja boleh baca pada masa tu sekali, lepas tu boleh jadi terlupa, tak. Ini termasuk dalam mukjizat juga, mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW. Baca sekali, dia sendiri boleh baca, lepas tu beberapa kali pun dia nak baca kepada orang lain, boleh. Itu Tuhan jamin. Lepas pada tu kak, ceritanya Rasulullah SAW bila Jibril mari baca apa-apa ayat, dia dengar molek. Bila Jibril pergi, dia pun baca serupa dengan Jibril baca. Dia baca sendiri dan dia baca kepada orang lain pun serupa dengan Jibril baca, tak ada beza sikit pun. Itu nak cerita macam mana cara dia terima Quran itu mula-mula, lepas tu macam mana. Tadi kita baca dalam Quran tu dia sebut la tuharrik bihi lisanaka, jangan engkau gerakkan lidahmu. Dalam hadis tu pula dia sebut Nabi SAW menggerak-gerakkan bibirnya. Di mana ada kesesuaian itu, sepatutnya sebut lidah jugalah. Apa tidak sebut lidah, sebut bibir ni sini? Apa sebut bibir dalam hadis, sedangkan dalam ayat Quran itu dia sebut lidah, lisan. Dia ada beberapa jawapan ulamanya. Di antaranya ini semua termasuk di dalam bab apa? Iktifak. Iktifak ni mana? Berpada dengan menyebutkan satu daripada sekian banyak. Biasa digunakan dalam bahasa begitu. Misalnya disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabbul Masyariqi wal Magharib, Tuhan punya timur, arah timur, dan Tuhan punya arah barat. Lepas tu arah selatan tak sebut, arah utara tak sebut, arah-arah lain lagi tak sebut. Tu macam mana? Mana dia kira sebut tu pun termasuklah. Mana Tuhan punya sekalian arah, segala arah. Mana begitu. Itu termasuk dalam bab iktifak. Ada kalanya kita tak sebut habis pun fahadah lah. Cuba kita bayangkan, kalau kata sebut dengan bibir pun, sebut dengan bibir pun, kalau sebut dengan bibir lah, ke mana kalau lidah tak gerak? Tak dapat tidak tu, mana kena bergerak juga lidah walaupun kata bibir. Begitu juga kalau kata lidah, bibir tak gerak, macam mana lidah saja nak gerak? Jadi kalau sebut saja pun tak dapat tidak, mesti hak selagi itu pun termasuk. Sebab ini termasuk dalam lazim malzum. Mesti daripada apabila kita sebut dengan lidah, bibir pun akan gerak. Mesti apabila kita kata sebut dengan bibir tu, lidah pun akan gerak. Dia tidak gerak bibir saja. Itu satu. Yang kedua, Imam Bukhari dia dalam bab yang lain, kita akan jumpa dalam kitab tafsir, dia ada sebut sini, hadis ini Nabi SAW menggerakkan bibir dia dan lidah dia, ada sebut situ. Hadis ini termasuk dalam hadis mukhtasar, hadis ringkas. Sebab kalau tak sebut lagu tu pun tak apa, siapa ada maksud. Hadis mukhtasar. Sebab kita nak tahu mukhtasar ni kena tengok tempat lain. Semua tempat kalau tak ada sebut lidah tu dalam hadis, ada sebut di tempat lain, iaitu di dalam kitab tafsir. Kitab tafsir